Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan seluruh saf jawatan kuasa serta para jemaah surau Al-Falah Damai Perdana dan seterusnya kepada seluruh penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kembali kelas pengajian takmir secara online. Jadi untuk perhatian kepada penduduk ataupun jemaah surau Al-Falah Damai Perdana, sepanjang tempoh PKP ini berlangsung, semua kelas takmir ini kita akan teruskan secara online menggantikan kelas bersemuka kita. Jadi insya-Allah bulan ni kelas pertama kita dah selamat secara bersemuka dah berlangsung, dan kelas yang kedua ini secara online begitulah pada pertemuan yang akan datang, iaitu pada bulan akan datang juga sama. Selagi tempoh PKPB ini dilanjutkan, jadi selama itulah kelas kita akan diteruskan secara online. Jadi mudah-mudahan kita dapat meneruskan majlis ilmu kita ini walaupun ditimpa di luar sana dengan musibah, iaitu pandemik COVID-19. Mudah-mudahan sama-sama kita menjaga diri kita, dan yang lebih utama lagi kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyebut dalam sebuah hadis, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi kita jaga Allah Ta'ala ni bermaksud kita menjaga agama Allah. Kita jaga segala perintah Allah Ta'ala yang disuruh ataupun yang dilarang. Mudah-mudahan dengan kita menjaga agama Allah Ta'ala ini, Allah akan jaga kita, termasuk daripada sudut kesihatan kita dalam kita menghadapi pandemik yang Allah Ta'ala timpakan sebagai suatu musibah kepada seluruh penduduk dunia pada ketika ini. Jadi mudah-mudahan kita mendekatkan diri lagi kepada Allah Ta'ala, bermunajatlah kepada Allah Ta'ala, berdoa, dan sebelum daripada itu kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara kita membersihkan diri kita, dengan kita bertaubat dan memperbanyakkan istighfar. Mudah-mudahan itu sebagai asbab ataupun menjadi jalan untuk kita mendapat perhatian dan kasih sayang Allah Ta'ala untuk menjaga kita, memelihara kita dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pertemuan kali ini pengajian kita iaitu kitab Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan meneruskan bab yang kedua, iaitu hadis berkaitan dengan tajuk wajib berpegang teguh kepada kitabullah dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 103, yang bermaksud, dan hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran. Dan lagi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hashr ayat 7,
Dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka ambillah ia serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kamu daripada melakukan, maka patuhilah larangannya itu. Jadi ini firman Allah Ta'ala, dalil daripada Al-Quran, yang mana Allah sendiri menerangkan kepada kita dalam ayat yang pertama tadi, hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Dan dalam ayat yang kedua juga Allah Ta'ala menerangkan apa jua suruhan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, maka ambillah ia, serta amalkan apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi tunjukkan, kita ambil, jadikan sebagai amalan, sebagai pegangan kita. Dan apa jua yang dilarang oleh Nabi kepada kita daripada melakukan, maka patuhlah, taatlah larangan tersebut. Maknanya kita tinggalkan ataupun kita elakkan. Kita masuk hadis kita, iaitu An Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Kitabullah azza wa jalla huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Kitabullah azza wa jalla ialah tali Allah, yakni sebab yang akan membawa kita kepada rahmat Allah Ta'ala. Sesiapa yang menurutinya, yakni menuruti kitab Allah Ta'ala, tali Allah Ta'ala tadi, beradalah ia di dalam hidayah, petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan sebaliknya, yakni sesiapa yang meninggalkannya, meninggalkan tali Allah, yakni Al-Quran, beradalah dia di dalam kesesatan. Wala'udzubillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini, penulis telah meletakkan dua pengajaran penting yang boleh kita ambil, iaitu yang pertama, Kitabullah Al-Quran ialah jalan perhubungan seseorang itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, pengajaran yang kedua, iaitu nasib seseorang itu bergantung kepada kepatuhan atau tidaknya dia, patuh ataupun tidaknya dia akan kitab Allah Ta'ala. Jadi kita lihat tuan-tuan, huraian daripada pengajaran yang pertama tadi, iaitu tentang Kitabullah Al-Quran ialah jalan perhubungan seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan pencipta alam seluruhnya dan pencipta manusia secara khusus. Jadi Allah Ta'ala pencipta alam. Seluruh alam ini adalah makhluk kepada Allah Ta'ala. Allah yang menciptakannya. Dan khususnya, manusia ini khususnya adalah suatu makhluk yang Allah Ta'ala cipta secara istimewa. Firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan, laqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami menciptakan insan, yakni manusia, dengan sebaik-baik kejadian, berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, manusia tidaklah seperti keadaannya kayu ataupun batu, dan tidaklah seperti keadaan haiwan-haiwan yang lain. Akan tetapi manusia adalah sejenis makhluk yang kejadiannya tersusun daripada jasmani dan rohani, serta berkeadaan dengan sifat-sifat istimewa berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala tadi. Allah menciptakan manusia ini, dia adalah sebaik-baik kejadian. Jadi manusia ini dia merangkumi jasmani dan juga rohani, dan dia diberikan akal fikiran yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain.
kecuali manusia dan juga jin. Jin juga adalah makhluk Allah Ta'ala yang mukallaf, yang mana setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan jin ini akan dihisap oleh Allah Ta'ala, akan dihitung nanti dan akan mendapat balasan berdasarkan amalan mereka. Jadi tuan-tuan, manusia tak sama. Tidaklah sama manusia itu dengan kayu ke, batu ke, pokok ke, ataupun tak sama juga manusia itu dengan haiwan-haiwan. Walaupun mungkin dari segi fizikal, mungkin ada haiwan yang lebih besar daripada manusia, mungkin ada yang lebih kuat daripada manusia. Tapi dari segi akal, dari segi kebijaksanaan, tidak ada mana-mana manusia yang tidak ada mana-mana haiwan yang mampu menandingi manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan binatang itu lebih bijak daripada manusia, kalau kita tengok movie tuan-tuan, macam-macam lah, kisah-kisah mawas, the Planet of the Apes, macam mana mawas itu lebih hebat, lebih bijak daripada manusia. Ini semua adalah imajinasi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dan mereka nak menafikan hakikat kejadian manusia itu. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, oleh itu maka tidak patut manusia itu hanya tinggal manusia, tidak lebih daripada itu. Bahkan wajiblah ada perhubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai penciptanya. Jadi kata pengarang kitab, manusia ini bila mana Allah Ta'ala dah cipta dengan sebaik-baik kejadian, dengan diberikan akal, dengan diberikan jasmani dan rohaninya itu, tidak patutlah manusia itu seperti makhluk-makhluk yang lain, yang Allah Ta'ala pun tidak bertanggungjawabkan apa-apa tugas. Jadi bagaimana cara untuk manusia ini berhubung dengan Allah Ta'ala? Maka wajib ada perhubungan dengan Allah Ta'ala, dan jalan penghubungan seseorang itu dengan Allah Ta'ala tidak lain dan tidak bukan melainkan melalui Al-Quranul Karim. Jadi kita nak berhubung dengan Allah Ta'ala, pencipta kita, mesti mengikut jalan Al-Quran. Mesti kita kena memahami Al-Quran. Itu fungsi fungsi Al-Quran, dan itulah kepentingan kenapa kita wajib mempelajari Al-Quran, wajib kita memahami isi kandungan Al-Quran. Sebab itulah cara untuk kita berhubung dengan pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ramai di luar sana orang-orang yang tidak diberi lagi hidayah Allah Ta'ala, iman dan Islam. Mereka ada perasaan ingin berhubung dengan Tuhan, tetapi mereka tidak melalui Al-Quran. Maka segala perbuatan, amalan ataupun ibadah yang mereka sangka boleh mendekatkan diri, boleh menghubungkan diri mereka dengan Tuhan, semuanya adalah batil, tidak diterima oleh Tuhan ataupun oleh Allah Ta'ala. Sebab mereka beramal bukan melalui jalan yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, iaitu melalui kitabullah Al-Quran. Dalam Al-Quran ada keterangan-keterangan dan tunjuk ajar untuk seseorang itu mencapai keselamatan. Jadi Allah Ta'ala terangkan macam-macam cara ataupun jalan untuk menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala, daripada azab neraka Allah Ta'ala. Ada yang berupa suruhan dan ada yang berupa larangan, sama ada dalam bahagian ibadah maupun dalam bahagian bidang-bidang kehidupan yang lain, yang wajib dipatuhi di mana seseorang itu berada dan dalam zaman mana dia hidup, hinggalah sampai kiamat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Quran Allah Ta'ala ini telah diterangkan keterangan-keterangan ataupun huraian-huraian yang mengajar manusia ini untuk kita mencapai keselamatan, yang mana perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini ada dua bentuk. Ada dua bentuk, yang itu pertama dalam bentuk suruhan. Suruhan ini terbahagi kepada dua. Yang pertama suruhan dalam bentuk wajib, seperti solat, puasa, zakat, haji. Dan yang kedua suruhan dalam bentuk digalakkan ataupun sunat. Sunat tak diwajibkan tetapi disukai oleh Allah Ta'ala kalau manusia melakukannya. Dan yang kedua suruhan dalam bentuk larangan. Yang pertama larangan
haram, tak boleh buat secara total. Dan yang kedua, dilarang tetapi tidaklah berdosa, iaitu makruh. Kita sebut satu perbuatan yang tidak digalakkan, manusia buat, tetapi kalau buat tidaklah sampai berdosa hukumnya. Jadi ini dua bentuk perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, suruh dan larang. Adapun yang perkara yang tidak disuruh dan tidak dilarang, itu dipanggil perkara yang harus. Jadi kita boleh buat dan boleh tinggalkan mengikut keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi yang banyaknya ialah yang harus. Yang wajib tak banyak, yang haram pun tak banyak, yang harus banyak. Jadi ini satu kemudahan untuk kita manusia. Dan wajib untuk kita patuh segala perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sama ada yang wajib, perintah wajib tadi ataupun perintah haram tadi, di mana sahaja kita berada, di Malaysia ke, di Mekah ke, di masjid ke, di luar masjid ke, wajib untuk kita patuh. Dia bukan ikut tempat. Kadang-kadang kita tengok kat masjid tuan-tuan, dia ada tulis signboard apa dia, zon menutup aurat. Jadi orang masuk masjid, dia tahu dan dia faham dalam kawasan masjid dia kena menutup aurat. Tapi bila mana dia keluar daripada masjid, adakah keluar daripada masjid itu zon membuka aurat? Tak. Kat mana sahaja kita berada, di mana sahaja kita berada, bila-bila masa sahaja kita berada, selagi mana kita tertakluk dengan perintah Allah Ta'ala, wajib untuk kita taat, sama ada yang disuruh ataupun yang dilarang. Bukan ikut tempat dan bukan ikut masa. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat wajib untuk kita patuh setiap titah perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Termasuklah perkara-perkara yang dalam bab ibadah ataupun dalam bab muamalah. Ibadah ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan muamalah ni hubungan kita sesama manusia. Apa-apa saja muamalah ataupun transaksi kita sesama manusia, maka wajib untuk kita mentaati perintah Allah Ta'ala. Sebab Islam ni dia adalah satu agama yang syumul, agama yang sempurna dalam semua bab. Daripada kita tidur sampailah kita bangun tidur dan tidur balik, semuanya ada hukum. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Itulah sebabnya Al-Quran itu disifatkan dengan tali Allah. Tali Allah yang teguh dan kukuh. Sesiapa yang berpegang dengannya, maka selamatlah dia. Dan sesiapa yang mencuaikannya, yakni mencuaikan Al-Quran ataupun ajaran daripada Al-Quran, maka binasalah dia. Wa'alaikumsalam. Jadi tuan-tuan, inilah pengajaran yang pertama daripada hadis yang kita baca tadi, iaitu tentang kitab Allah Ta'ala Al-Quran itu adalah jalan yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain untuk kita berhubung dengan Tuhan, melainkan melalui jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran ini, yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi SAW. Dan Nabi ajarkan kita untuk kita mengikuti jalan itu agar kita capai mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada pengajaran yang kedua. Pengajaran yang kedua daripada hadis, iaitu nasib seseorang bergantung kepada patuh ataupun tidaknya akan kitabullah Al-Quran. Perkara nasib, perkara tentang nasib sentiasa dipersoalkan oleh setiap orang dalam setiap masa. Semua orang membimbangkan tentang nasib kehidupan. Lebih-lebih lagi dalam zaman sains dan teknologi ini. Mereka berusaha dan mereka bertindak dengan tujuan membaiki dan membela nasib masing-masing. Semua orang berfikir untuk membaiki nasib kehidupan mereka dan juga ahli keluarga mereka. Lebih-lebih lagi sekarang tuan-tuan, dalam musim COVID ini, yang mana ramai orang yang ditimpa dengan kesusahan dalam kehidupan, ramai yang dibuang kerja, dan lebih menyayat hati lagi,
bila mana ada ahli keluarga yang terkena dengan pandemik virus COVID-19 ini. Jadi masing-masing berfikir tentang nasib kehidupan mereka. Akan tetapi walau bagaimanapun, nasib yang mereka maksudkan, mereka fikir itu tidak lebih daripada nasib dalam kehidupan di dunia sahaja. Ramai orang yang berfikir tentang nasib dalam kehidupan, yang mana kehidupan yang dirujuk itu hanyalah kehidupan di dunia sahaja. Katalah tentang senang ataupun susah, ataupun lain-lain tentang yang difikirkan, semuanya setakat di dalam dunia sahaja. Jarang sangat kita jumpa manusia bila mana dia bersembang, bila mana dia berbincang tentang nasib. Mereka ni membincangkan tentang nasib kehidupan mereka di alam akhirat, alam yang kekal abadi. Jarang mereka yang berfikir tentang nasib, bagaimana nasib mereka nanti di padang mahsyar, bagaimana nasib mereka nanti di titian sirat Allah Ta'ala, bagaimana nasib mereka nanti di ketika mana di mizan Allah Ta'ala, ketika mana ditimbang, dan begitulah seterusnya ke neraka ataupun syurga. Jarang kita jumpa orang seperti ini. Akan tetapi kebanyakan manusia berfikir tentang nasib kehidupan di dunia semata-mata. Dengan mereka ini tidak memandang kepada alam akhirat yang merupakan alam kesudahan masing-masing. Alam akhirat ini nama pun akhirat, tuan-tuan, iaitu tidak ada lagi yang lebih akhir daripada alam akhirat. Jadi semua orang, semua manusia pasti akan sampai ke alam tersebut, yang mana alam itu adalah kesudahan kehidupan kita. Itulah yang menjadi hitungan sama ada bahagia ataupun celaka di sana. Dan semuanya itu mengikut ukuran zahir semata-mata dengan tidak memandang kepada nilaian akhlak dan peri kemanusiaan. Maksudnya manusia bila mana berfikir tentang nasib kehidupan mereka itu, apa yang mereka fikirkan itu semata-mata tentang zahir. Tidak ada nilaian kepada akhlak, perilaku kepada nilaian akhlak dan juga kemanusiaan. Maka dengan sebab itulah, dalam berusaha untuk membaiki dan membela nasib, kerap kali berlaku pencerobohan terhadap nasib orang lain. Bila mana dia nak selamatkan dirinya, selamatkan diri ahli keluarganya, nasib kehidupan mereka itu, mereka sanggup menceroboh hak orang lain. Tak kira lah nasib orang, yang penting nasib dia yang baik, dia yang selamat, dia yang kenyang, dia yang kaya, orang lain terpulang. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak fikir tentang peri kemanusiaan. Atau sampai menyentuh maruah diri sendiri ataupun maruah orang lain. Dia tak kisah dah, walaupun kita kata terkorban maruah diri sendiri, walaupun terpaksa menghina diri sendiri, tapi untuk membela nasibnya sanggup bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang haram, seperti mana contohnya pelacur, ataupun sanggup menjadi hamba kepada dunia ini semata-mata untuk kononnya membela nasib atas dunia ini. Jadi tuan-tuan, inilah yang berlaku bila mana penilaian mereka itu tiada kaitan dengan akhirat. Adapun nasib yang dimaksudkan oleh agama, apakah yang dimaksudkan oleh agama bila mana disuruh untuk terfikir tentang nasib? Ialah nasib yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat juga. Jadi dua-dua. Dunia pun agama suruh kita fikir, akhirat pun agama suruh kita fikir. Cuma akhirat tu lebih utama. Sedangkan manusia dengan fikirannya sendiri hanya dapat mengetahui perkara jasmani dalam dunia ini. Itu pun kadarnya sangat terbatas. Jadi tuan-tuan, manusia ini fikirannya itu terbatas. Jadi bila manusia itu berfikir tentang nasib, maka bila tak dikaitkan dengan Quran, tak dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan keterbatasan apa yang kita fikirkan itu sekadar yang zahir saja. Kita tak fikir, akal kita tak sampai berfikir kepada alam akhirat itu. Bila mana kita tidak menggunakan panduan kitabullah Al-Quran. Jadi tuan-tuan, padahal hakikat manusia itu bukanlah jasmani ataupun zahir, zahirnya sahaja, bahkan jasmani dan juga rohani. Maka manusia walaupun
seberapa bijak fikiran mereka, tidak dapat mengetahui dengan sahnya perkara rohani itu, lebih-lebih lagi tentang perkara alam akhirat, iaitu alam ghaib. Jadi manusia sampai hebat macam mana pun ilmunya, profesor ke, PhD ke, kalau mereka ni tidak berpandukan kitabullah Al-Quran, maka mereka tak akan mampu untuk mencapai tentang kehidupan yang kekal abadi di sana nanti, tentang alam akhirat. Satu berita ghaib yang akan tak mampu capai kecuali melalui wahyu. Dengan yang demikian, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maka untuk membaiki nasib dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat, wajiblah seseorang itu meneruti ajaran kitabullah Al-Quran dan menjauhkan diri daripada segala larangannya. Jadi larangan yang terkandung dalam Al-Quran. Maka inilah sahaja jalan yang dapat menyelamatkan nasib kehidupan kita. Bukan sahaja di dunia kita dapat kebahagiaan, yang lebih utama lagi ialah mendapat kebahagiaan yang kekal abadi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat sana. Jadi insya-Allah tuan-tuan, inilah dua pengajaran yang besar untuk kita. Mudah-mudahan dapat kita hayati dan jadikan sebagai pengajaran dan juga panduan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa membimbing kita ke jalan yang benar berpandukan Al-Quran, insya-Allah. Jadi setakat itu tuan-tuan, program kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Aku li qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.